Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan surau, hadirin sidang jemaah, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama berkumpul bagi kita meneruskan majlis pengajian bulanan kita. Pada kita menyambung perbahasan berkenaan dengan kitab Al-Kabair yang membicarakan berkenaan dengan dosa-dosa besar, hadirin dan hadirat. Dan sebenarnya kita telah menyelesaikan perbahasan kitabul Kabair, iaitu berkaitan dengan 76 ataupun 70 lebih dosa-dosa besar yang dikumpulkan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Cuma sekarang ini hadirin dan hadirat, kita berada pada perbahasan kumpulan perkara yang mungkin termasuk atau dikategorikan dalam kategori dosa-dosa besar. Dan pada majlis kita pada malam ni, kita nak lihat pada muka surat yang ke-184, hadirin dan hadirat, pada muka surat 184, iaitu pada nombor yang 11 itu, pada nombor yang ke-11. Majlis kita pada malam ini merupakan majlis kali yang ke-60 daripada huraian kita ke atas kitab kita ini. Dan kita lihat di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-muhallila wal muhallala lahu, la'anallahu al-muhallil wal muhallala lahu. Dan terjemahannya, Allah melaknat al-muhallil dan al-muhallal lahu. Pertama sekali yang kita kena ketahui, apakah yang dimaksudkan dengan al-muhallil dan apakah yang dimaksudkan dengan al-muhallal lahu. Jadi kita kata begini, isu al-muhallil dan isu al-muhallal lahu adalah isu yang berkaitan dengan fiqh pernikahan, dan agama kita menjaga aspek pernikahan dan meletakkan hukum hakamnya yang tertentu berkaitan dengan urusan pernikahan ini. Jadi disebutkan, hadirin dan hadirat, al-muhallil adalah seseorang yang menceraikan ataupun seseorang yang berkahwin dengan seorang wanita yang telah diceraikan oleh suaminya dengan talak 3, hadirin dan hadirat. Kita tahu contohnya dalam perkahwinan, ada seorang wanita ini diceraikan oleh suaminya dengan talak 3. Jadi saya tanya kepada tuan-tuan, yang suami dia tadi boleh tak kahwin dengan dia? Setelah dia menceraikan isterinya dengan talak 3, boleh kahwin lagi tak? Tak boleh kahwin. Tetapi ada tak kecuali? Maknanya ada tak situasi yang dia boleh kahwin balik dengan isteri dia yang diceraikan dengan talak 3? Kita kata ada. Iaitu kalau isterinya berkahwin lain
Dan dalam perkahwinan isterinya yang lama tu, yang diceraikan dengan talak 3 tu, dengan lelaki yang baharu tu, mereka bercerai dan dia tamat iddah, maka di situ boleh dia kahwin balik dengan suaminya yang menceraikannya dengan talak 3 itu. Yang ni dari sudut hukum. Hadirin dan hadirat. Jadi apa kaitan al-muhallil dengan kisah kita tu? Dia macam ni. Orang yang menceraikan isterinya dengan talak 3 tu, rupanya dia berpakat. Dia berpakat. Dia berpakat dengan satu orang lelaki yang kedua ni. Dia kata, aku dah ceraikan isteri aku dengan talak 3. Jadi aku dah tak boleh kahwin dah, tak ikut dengan dia. Tetapi kita katakan, awak ni, awak kahwinlah dengan dia, tapi buat cukup syarat je, contohnya begitu. Awak kahwinlah dengan dia, tapi buat cukup syarat. Maknanya bukan kahwin suka sama suka, tak. Dia kahwin semata kerana dia nak membolehkan, kalau aku kahwin dengan dia ni, aku ceraikan dia, nanti barulah kawan aku ni dapat kahwin balik dengan dia. Contohnya begitu. Dan inilah al-muhallil, seseorang lelaki yang berkahwin dengan wanita yang telah diceraikan dengan talak 3 dengan tujuan nak menghalalkan wanita itu kepada lelaki yang pertama tadi. Manakala al-muhallal lahu adalah suami yang pertama, iaitu suami yang menceraikan isterinya sebanyak 3 talak ataupun sebanyak talak 3 itu. Jadi perbuatan ini, kata Nabi SAW, apa dia? La'anallah. Semoga Allah melaknat. Semoga Allah melaknat. La'anallahul muhallil wal muhallala lahu. Allah melaknat lelaki yang berkahwin dengan wanita yang telah diceraikan dengan talak 3, dan Allah melaknat muhallal lahu ni maknanya suami yang pertama tu. Kalau dia berpakat dalam situasi itulah, kalau dia memang berpakat. Jadi kerana apa agama melaknat? Kerana perbuatan ni dia mencemar dan merosakkan institusi kekeluargaan. Seolah dia nak mengambil remeh dan nak memandang ringan isu-isu perceraian ni. Seolah tak apalah, aku dah walaupun cerai talak 3 nampak macam berat, tapi rupanya ada trik-trik dia yang tertentu, ada helah-helah yang tertentu, dia boleh untuk berkahwin. Jadi seolah dia pakat dengan lelaki yang kedua ni, awak kahwin olok-olok saja. Awak kahwin kejap-kejap, sudahlah, nanti awak ceraikan dia. Sedangkan objektif perkahwinan bukannya untuk gitu. Objektif perkahwinan, matlamat perkahwinan ni bukan untuk suka-suka dan mudah-mudah seolah tidak ada apa tanggungjawab. Tak. Jadi sebab itulah Nabi SAW kata Allah melaknat. Kalau benda ini berlaku, Allah laknat. Dan laknat Allah tu apa maknanya, hadirin dan hadirat? At-tardu min rahmatillah. Laknat ni lawan kepada rahmat. Jadi apabila seseorang itu dilaknat, maka dia itu terhalang daripada mendapat rahmat Allah. At-tardu min rahmatillah. Dia terhalang daripada mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunjukkan kalau perbuatan ini berlaku dan perbuatan ini diletakkan hukumnya hukum laknat, maka kita tahulah hukumnya haram dan ia pun termasuk dalam kategori dosa besar. Hadirin dan hadirat. Itu yang ke-11. Kemudiannya yang ke-12. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, man khabbaba ala mri'in zawjatahu aw mamlukahu falaysa minna. Man khabbaba ala mri'in zawjatahu aw mamlukahu falaysa minna. Yang ni pun turut berkaitan dengan soal perkahwinan juga. Kalau tuan-tuan perasanlah. Yang ni adalah istilah siapa? Istilah perbuatan takhbib. Istilah perbuatan takhbib. Yang mana takhbib ni adalah seseorang yang kerja je merosak rumah tangga orang lain. Ini bahaya. Kerja dia apa? Nak menjadikan orang berpisah. Orang kata apa? Nak merosak hubungan suami dan isteri. Yang ni perbuatan takhbib. Dan apa terjemahan hadis ni? Siapa yang merosakkan ikatan baik seorang lelaki dengan isterinya, au mamlukah. Mamlukahu ni maknanya dengan hamba dia. Maknanya hubungan antara seorang tuan dengan hambanya. Kata Nabi SAW, falaysa minna. Maka dia bukan dari kalangan kami. Ini yang kita biasa dengar, Nabi tak mengaku umat tu. Bila kita kata Nabi tak mengaku umat tu, sandarannya ada hadis lah. Maknanya perkataan Nabi tak mengaku umat tu
apabila baginda berkata falaisa minna, siapa buat perbuatan sekian-sekian ini, dia bukan dari kalangan kami. Macam contoh ada hadis yang mana Nabi kata man ghasyana falaisa minna, siapa yang menipu kami, dia bukan dari kalangan kami. Maknanya kalau kita sesama umat Islam menipu antara satu sama lain, yang ni bukan dari kalangan umat Nabi. Jadi kalau istilah perbuatan tertentu yang mana kesan dia Nabi tak mengaku umat, dosa kecil ke dosa besar tu? Mesti dianggap dosa besar. Jadi macam contoh ni lah, man khabbaba ala imri'in zawjatahu aw mamlukahu falaysa minna. Siapa yang melakukan takhbib, iaitu dia memporak-perandakan, merosakkan hubungan sesama suami isteri, maka dia ini adalah bukan dari kalangan umat Nabi. Yang ni yang kita katakan sebagai pihak apa? Pihak ketiga ni. Orang tu dah elok dah, kahwin dah berpuluh tahun sebagai contoh. Tiba-tiba datang satu orang ni, kerja dia nak kacau je. Kerja dia nak kacau. Kadang dia suka. Dia cukup suka kalau suami dan isteri berbalah, berpecah sebagai contoh. Jadi inilah yang dinamakan sebagai takhbib. Na'udzubillah min zalik wa nas'alullah al-afwa wal afiyah. Dan yang ke-13 di bawah tu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayyu wal haya'u syu'batani minal iman, wal badha'u wal jafa'u syu'batani minan nifaq. Hadirin dan hadirat, di sini ada dua lagi perbuatan yang membolehkan seseorang itu, ataupun yang boleh jadi ia juga termasuk dalam kategori dosa besar. Disebutkan di sini ada dua sifat yang merupakan cabang iman. Dan ada dua sifat yang merupakan cabang nifak yang saya sebutkan. Iman ini lawannya nifak. Iman ni lawannya nifak. Mukmin lawannya munafik. Hadirin dan hadirat. Kerana kedua-duanya ini ada kaitan dengan qalbu seseorang, dengan jantung hati seseorang. Jadi sifat yang pertama yang merupakan cabang iman adalah al-ai. Dan diterjemahkan di sini, al-ai ini adalah dia itu kurang bercakap. Maknanya dia tak banyak cakap. Dan yang kedua al-haya, iaitu perasaan malu. Perasaan malu. Dan ini bertepatan dengan satu lagi hadis Nabi. Nabi SAW kata, wal haya'u syu'batun minal iman. Kita tahu bahawasanya iman ni dia ada pecahan. Dia ada cabang-cabang iman. Dia ada cabang-cabang iman. Dan cabang iman ni, hadirin dan hadirat, adalah amal soleh sebenarnya. Amal soleh tu adalah cabang iman. Kita katakan iman, dia ada cabang dia, pecahan dia. Dan cabang iman ni boleh jadi dua, boleh jadi tiga. Contoh kita kata, cabang iman ni adalah amalan dan perkataan. Jadi dia jadi dua. Tapi macam mana dia jadi tiga? Kita pecahkan amalan ni terbahagi kepada dua. Iaitu amalan hati dan amalan anggota badan. Yang perkataan tu perkataan lah. Jadi saya kata tadi, ada sebahagian ulama mengatakan, al-imanu qaulun wa amal. Iman tu adalah perkataan dan amalan. Iaitu perkataan tu ucapan lidah. Dan amal tu mencakupi amal hati dan amal anggota badan. Jadi kalau kita nak kata tiga pun boleh, hadirin dan hadirat. Iman itu mencakupi perkataan lidah, amalan hati, amalan anggota badan. Jadi sebab itu ada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. A'laha qawlun la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul aza 'anit tariq. Wal haya'u syu'batun minal iman. Iman ni kata Nabi SAW ada 60 lebih cabang. Hadirin dan hadirat, ada 60 lebih cabang. Dan semua ni adalah dalam bentuk contoh-contoh sahaja. Kalau ikutkan keseluruhan amal soleh adalah cabang iman. Semua amal soleh tu adalah cabang kepada keimanan. Sebab itu tuan-tuan akan perasan dalam Quran, apabila disebut perkataan iman, mesti selepas tu datang perkataan amal soleh. Betul atau tidak, hadirin dan hadirat? Kita tak perlu pergi jauh-jauh, lebih mendalam. Kita tengok sebagai contohnya adalah surah Al-Asr.
surah Al-Asr. Yang mana Allah Ta'ala kata, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu, sambungannya, wa amilus salihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi sudah tentu kita biasa jumpa, kalau disebut iman, mesti selepasnya amal saleh. Kalau dalam surah At-Tin ada tak? Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihat. Selepas iman mesti amal soleh. Jadi Quran biasanya begitulah. Menunjukkan amal soleh ni adalah cabang iman. Amal soleh adalah cabang iman. Kemudian Nabi SAW bagi tahu. Nabi kata, a'laha qaulun la ilaha illallah. Cabang iman yang tertinggi sekali adalah perkataan la ilaha illallah. Jadi kalau kita sebut la ilaha illallah, itu amal soleh ke tidak? Ia amal soleh. Dan ia cabang iman yang paling tinggi sekali. Ia termasuk dalam zikir. Yang Quran kata, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi ketahuilah bahawasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi la ilaha illallah ni adalah zikir. Hadirin dah hadirat. Dan Nabi SAW kata, wa adnaha, dan cabang iman yang rendah adalah imatatul adza anit tariq. Kita mengalihkan sesuatu yang mengganggu daripada jalanan. Kita mengalihkan sesuatu yang mengganggu daripada jalanan. Contoh, kat laluan orang ramai dalam lift ke, contoh. Jalan ni tak semesti jalan raya. Kalau jalan raya tak payahlah alihkan batu ke jalan situ, mati pula kita nanti. Tapi ni jalan laluan kita. Macam contoh, hadirin dah hadirat, koridor yang kita duk lalu tu. Duk lalu lalang, kita nampak ada paku sebagai contoh. Atau ada kayu yang mengganggu jalan. Atau ada duri. Atau ada kaca-kaca sebagai contoh. Atau ada sampah sarap. Semua ni adalah azar, iaitu perkara yang mengganggu, yang menyakiti orang lain. Jadi kita alihkan. Bukankah itu amal soleh? Hadirin dah hadirat. Itu amal soleh. Dan Nabi SAW kata itu adalah cabang iman yang paling rendah. Cabang iman yang paling rendah. Sebab perkara itu sangat simple. Maknanya kalau ada benda itu dalam diri dia, maknanya memang sah dia mukmin. Ini kalau nampak sampah dia pergi tendang gitu je. Yang ni ada masalah pada iman, hadirin dan hadirat. Dia nampak kaca ke paku ke atas tengah jalan, peduli apa aku, nanti adalah orang lain ambil. Yang ni masalah pada iman sebenarnya. Kerana serendah-rendah iman adalah kita alihkan sesuatu yang menyakiti, yang mengganggu di jalanan. Di tengah jalan, contoh macam dalam lift, atau kita turun naik tangga, sebagai contoh, kita nampak ada perkara-perkara yang mengganggu di jalan, laluan tersebut. Maka ini juga kita alihkan. Itu termasuk juga dalam cabang-cabang iman. Dan Nabi SAW kata, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan perasaan malu merupakan satu cabang daripada cabang-cabang iman. Seseorang yang ada rasa malu, itu petanda apa? Itu petanda dia mukmin. Hadirin dah hadirat. Dia segan, dia rasa malu. Tapi malu macam yang saya sebutkan, dia terbahagi kepada dua. Ada malu yang terpuji, yang mahmud. Ada malu yang tercela. Malu yang terpuji ni sebagai contoh adalah kita malu pada hak-haknya. Ataupun kita malu pada tempat yang sewajarnya kita malu. Contohnya kita malu nak buat maksiat. Kita malu nak cakap benda yang tak elok. Kalau macam ada sebahagian orang kita ni punyalah menjaga. Perkataan yang bukan maksiat pun dia segan. Sebenarnya ini adalah tahapan yang boleh kata tinggi juga dari sudut keimanan. Apa contoh dia? Contoh kalau dia kata, saya dalam kelas lah dengan pelajar-pelajar saya. Kemudian ada seorang tu dia minta izin. Itu, Ustaz, saya nak pergi tandas kejap boleh? Dia kata begitu. Tapi saya sajalah tanya, nak pergi buat apa? Saya tanya kan. Yalah, takkan dia pergi tandas dia nak makan nasi. Mestilah biasanya adalah urusan hajat-hajat dia tertentu. Jadi dia kata, saya nak kencing sebagai contoh. Tapi ada orang dia nak sebut perkataan kencing pun dia malu, hadirin hadirat. Dia akan tukar, dia kata apa? Saya nak buang air kecil contoh. Saya nak buang air. Padahal perkataan kalau dia kata saya nak pergi kencing, bukannya maksiat pun. Tapi dia jadi segan, betul tak hadirin? Dia jenis tak sesuai. Tu kalau walau dalam keadaan dia tengah sakit perut. Dia tak akan kata, Ustaz, saya nak pergi tandas, nak berak lah Ustaz. Allah. Kita ni, dia biasa dia tak sebut macam tu.
saya sakit perut. Faham lah. Kalau dia kata nak pergi tandas, nak buat apa, saya sakit perut. Kita boleh faham. Tapi dia guna bahasa-bahasa lapik, hadirin dan hadirat. Saya nak buang air besar. Okeylah, kita boleh faham. Nampak sopan, santun. Atau kalau saya mengajar anak-anak murid saya yang perempuan, sebagai contoh. Saya kata hari ni kita nak buat kelas mengaji Quran. Tapi adalah dalam kalangan anak-anak murid yang perempuan ni, dia kata, minta maaf Ustaz, hari ni saya cuti sebagai contoh. Tapi takkanlah saya nak kata, oh kalau awak cuti kenapa awak masuk kelas hari ni? Nampak luri bendoi tak tu, hadirin dan hadirat? Kalau awak cuti kenapa awak masuk kelas hari ni? Itu luri bendoi. Bukan cuti tu yang dimaksudkan. Tapi maknanya dia uzur lah. Maknanya dia uzur, jadi kelas kita nak buat kelas mengaji Quran. Jadi bila nak mengaji Quran, dia uzur, dia tak bolehlah baca Quran. Dia tak nak kata yang dia haid. Tapi dia kata apa? Dia kata dia cuti sebagai contoh. Ataupun dia kata saya uzur. Tak ada masalah, hadirin dan hadirat. Jadi ni menggambarkan maknanya rasa apa? Rasa malu yang tinggi sebenarnya. Dia rasa malu. Dan ini adalah cabang apa? Ini cabang iman. Maknanya rasa malu seseorang itu, dia terzahir dengan cara dia bercakap, dengan cara dia bertindak tanduk melakukan perbuatan. Kalau macam contoh ada seorang lelaki dengan kawan dia perempuan di tempat kerja. Seolah kadang pergaulan tu tak ada rasa malu sebagai contoh. Duduk rapat-rapat dengan orang lelaki. Lelaki tu pula lelaki orang. Duduk tepuk tampar, hadirin dan hadirat. Kalau dia buat lawak, dia gelap, pap, dia tepuk kawan dia tu. Padahal yang ni bukannya mahram dia. Memanglah yang dia tepuk tu kena, orang kata apa? Kena baju, kena kain, kena... Tapi ini seolah tidak ada rasa malu, hadirin dan hadirat. Dia kalau orang yang sebenar rasa malu ni, kalau kita tengok Nabi SAW, Nabi ni manusia yang sangat pemalu. Dalam hadis menyifatkan sifat malu Nabi ni, SAW, Nabi lebih malu berbanding anak dara dalam kelambu. Itu sifat disifatkan Nabi SAW. Nabi kita SAW, sifat pemalu Nabi tu lebih tinggi daripada malunya anak dara dalam kelambu. Tuan-tuan tengok anak dara dalam kelambu. Maknanya punya dia nak tutup diri dia. Segan, dia malu. Sebab tu Nabi ni dia tidak, bukannya sifat Nabi ni dia nak memandang kalau dengan orang yang bukan mahram terlampau tenung sangat, tak. Tapi kadang kita ni tengok orang lelaki ke tengok orang perempuan ke tengok orang lelaki. Dia tenung tu macam nak tembus baju orang tu. Allah, kita kata. Hadirin dan hadirat. Tak tahu apa yang dia dapat. Tapi kita kalau boleh seganlah sikit kalau macam tu. Saya pun kadang contohlah dalam majlis ilmu ni. Saya faham kita ni menuntut ilmu ni ada lelaki ada perempuan. Tapi sebenarnya dia tak, kalau orang lelaki orang kata tengok saya bila saya tengah kuliah tu tak apalah kan. Dia nak mendengar, maknanya dia nak israk, dia panggil israk. Maknanya dia nak menumpukan telinga dia. Jadi sebab tu dia tengok ke depan. Tapi kalau bagi saya lah secara akhlaknya kalau orang perempuan dia tak perlulah buat begitu. Mana tengok ustaz lama tenung kan, Allah. Sampai kita tengok dia pun tak berkalih dia tengok kita daripada tadi lagi. Allah, kita pun, saya pun nak tengok kanan kiri kanan, dia tak habis lagi tengok. Yang ni kena jagalah hadirin dan hadirat. Kita kena jaga. Maknanya kalau biar ada rasa segan sikit. Dan saya pun sama. Kalau saya sebagai seorang pengkuliah, sebagai seorang penceramah, di depan saya katalah saya boleh nampak jemaah lelaki dan jemaah perempuan. Yang jemaah lelaki ni saya tak tengok pun langsung. Buat tak peduli tengok je. Tapi jemaah perempuan duk tengok. Tak seronok lah macam tu. Hadirin dan hadirat, kalau ada ustaz macam tu, duk tengok je yang perempuan. Yang ni seolah tidak ada rasa malu. Tapi sedangkan kalau kita dengan berlainan jantina ni kena ada rasa malu. Jadi kita behave. Maknanya cara kita macam kalau nak berbual pun kalau boleh tak perlu dekat-dekat. Hadirin dan hadirat. Kalau nak bersembang pun kalau boleh biar ada orang lain di sekeliling, jangan berdua. Ataupun kalau nak bersembang pun pastikan sembang isu yang penting sahaja. Yang ni kadang nak sembang contoh isu hadirin dan hadirat. Isu-isu you dah makan? Allah. Apa benda yang kita nak tahu orang tu dah makan ke belum? Padahal dia bukan kawan. Iyalah dia betul lah klik kita. Tapi awak ni lelaki, aku ni perempuan. Contohnya macam tu. Tapi di pejabat ni kena jaga. Sangat kena jaga perkara macam tu. Sebab tidak, kalau dia tak jaga, kita silap langkah sikit je hadirin dan hadirat, rosak rumah tangga boleh jadi. Dia rosak rumah tangga. Dia tidak, kalau macam contoh, I belum makan lagi. Jomlah kita makan sekali. Tapi tak ada kawan ni. Tak, kita pergi berdua lah. Sudah. Dia benda-benda ni, kita kena hati-hati hadirin dan hadirat. Yang
Daripada mula-mula conversation kita tu, takkan salah kot tanya dah makan ke belum. Betul lah tak salah. Tapi dia membawa kepada apa? Yang ini kita kena ada rasa segan. Lagi satu, kena banyak rasa segan dalam nak bermesej-mesejan dengan orang yang bukan mahram ni. Lelaki nak mesej dengan orang perempuan. Dia kena jaga rasa malu ni, hadirin dah. Ni cabang-cabang iman. Ni cabang-cabang iman. Sebab kalau kita tengok Nabi SAW sangat-sangat pemalu dengan orang yang perempuan ni. Dan orang perempuan pada zaman Nabi sangat-sangat pemalu. Hadirin dah hadirat. Sangat-sangat pemalu. Orang perempuan pada zaman Nabi sangat malu. Tengok macam Aisyah lah. Satu hari Aisyah ni Nabi tengok dia apa benda tak. Kemudian Nabi tanya dia, apa kena dengan kamu? Nabi tanya kepada Aisyah, apa jadi pada kamu? Maka Aisyah dia jawab apa? Hadirin dah hadirat, dia kata, ana la usalli. Aku ni tak boleh semayang wahai Rasulullah. Tengok bahasa yang dia gunakan. Ana la usalli. Ni hadis sahih riwayat Bukhari. Dan Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaih, dia syarahkan hadis ni, ataupun saya minta maaf, hadis ni sama ada dalam Sahih Muslim yang disyarahkan oleh Imam Nawawi. Disebutkan faedahnya, ataupun Ibn Hajar sebut dalam faedah hadis ni. Dia kata antara faedah hadis ni adalah kita guna bahasa kinayah. Kinayah ni bahasa lapik. Kalau kita nak menyifatkan sesuatu yang kita rasa segan nak sebut. Maknanya dia segan nak sebut, aku haid wahai Rasulullah. Dia tak, padahal boleh tak dia kata macam tu kepada suami dia? Boleh je, tak ada masalah dari sudut hukum. Tapi orang kita ni, dia biasanya sinonim dengan segan tu. Dia rasa malu. Dia kata, ana la usalli. Aku tak boleh salat wahai Rasulullah. Tapi kita faham tak? Kita faham lah dia tak boleh salat sebab dia uzur. Jadi dia tak guna bahasa begitu. Jadi semua ini adalah dikatakan sebagai apa? Cabang-cabang iman. Dikatakan sebagai cabang-cabang iman. Dan kemudian mana yang kaitan dengan dosa besar? Di sini. Hadirin dah hadirat. Wal baza'u wal jafa'u syu'batani minan nifaq. Dan orang yang suka cakap kotor, yang ni bazi. Suka cakap kotor. Cakap kotor ni sama ada dia bercakap, dia mencarut, atau dia bercakap lucah. Hadirin dah hadirat. Kadang-kadang orang kita, kadang kita tengok dia bersembang dengan kawan-kawan dia pun. Bahasa tu Allah kita kata. Padahal bahasa tu, dia bukan semata orang kata bahasa jiwa bangsa ke tidak. Tapi bahasa tu adalah bukti keimanan. Bahasa adalah cabang iman kita, hadirin dan hadirat. Bukan semata nak identiti bangsa tertentu, bahasa jiwa bangsa, tidak. Tapi kalau di sisi kita Muslim, bahasa kita ini, tutur bicara kita ini, adalah cabang keimanan. Jadi cabang keimanan. Jadi kadang kita dok tengok orang yang cakap kotor, hadirin dan hadirat. Atau dia bercakap lucah sebagai contoh. Yang ni kita kalau boleh tegur lah. Yang ni ada masalah pada keimanan dia kepada Allah. Ada masalah pada keimanan. Kerana cakap kotor, hadirin dan hadirat. Kadang dia sembang kawan-kawan dia pun duk cakap kotor, cakap lucah, cakap itu, cakap ini, mencarut. Ini ada masalah pada keimanan. Wal jafa. Jafa ni adalah orang yang kasar. Orang yang kasar. Maknanya orang yang keras. Hadirin dan hadirat. Melampaui batas. Jadi ini kata Nabi SAW adalah syu'batani minan nifaq. Syu'batani minan nifaq. Jadi seolah penulis kitab ni, dia memasukkan bahawasanya kalau kita cakap kotor. Kalau kita cakap kotor. Atau kalau kita ni keras kasar. Itu pun boleh termasuk dalam kategori dosa besar. Hadirin dah hadirat. Yang berikutnya yang nombor 14 itu. Disebut di sini. Nabi SAW bersabda. Al-haya'u minal iman. Wal imanu fil jannah. Wal baza'u minal jafa'. Wal jafa'u fin nar. Yang bererti terjemahannya. Perasaan malu adalah cabang daripada iman. Perasaan malu adalah cabang daripada iman. Tapi tadi saya sebut bahawasanya malu ada dua. Malu yang terpuji dan malu yang tercela. Malu yang terpuji ini adalah malu yang dia menjaga cakap dia daripada cakap perkara-perkara yang tak baik. Kadang bukan perkara yang tak baik, perkara-perkara yang menyebabkan dia rasa segan. Macam tadilah. Kalau dia nak bagi tahu yang dia kencing ke, dia haid ke, kalau dia ni, itu tidak ada masalah. Tapi dia segan. Yang ni malu yang terpuji.
Ataupun dia malu nak nak berlebih-lebihan dengan orang yang bukan mahram dia. Maknanya kalau lelaki ni dengan wanita yang bukan mahram dia. Dia rasa malu. Atau dia malu nak buat perkara-perkara yang nampak macam tak cerdik, hadirin dan hadirat. Ataupun tak semestinya perkara itu bukan perkara maksiat pun, tapi dia rasa malu. Macam contoh kita kata, orang lelaki ni, aurat dia bukannya banyak pun. Betul tak hadirin dan hadirat? Aurat orang lelaki ni adalah sekitar pusat hingga lutut je. Kalau ikut sekitar pusat hingga lutut ni, maknanya banyak daripada tubuh orang lelaki ni yang bukan aurat daripada aurat. Jadi kita kata, kalau macam tu, dia keluar rumah dia pakai seluar pendek saja. Hadirin dan hadirat. Memang dari sudut hukum, tak berdosa pun. Tak berdosa kalau pakai seluar pendek saja. Dia keluar rumah. Macam tuan-tuan duduk di sini, jalanlah kat koridor tu pakai seluar pendek je. Baju tak pakai, maknanya daripada pusat sampai ke lutut saja. Tapi bukanlah saya suruh. Tetapi hadirin dan hadirat nak menggambarkan bahawasanya, kalau dari sudut hukum, adakah ia haram? Ia tidak haram. Tapi dari sudut rasa malu ni, sudut rasa malu ni, takkan kita nak biar kawan-kawan kita tengok kita begitu, pakaian pun macam, dia jadi rasa segan, hadirin dan hadirat. Jadi sebab itu kita kena jaga. Yang ni malu yang terpuji lah. Dia ada satu riwayat tu. Kisahnya Nabi SAW ni. Nabi duduk dalam rumah. Kemudian datang Abu Bakar. Ketika Nabi duduk dalam rumah tu, kain Nabi ni terselak. Hadirin dan hadirat. Kain Nabi ni terselak. Sebahagian ulama' kata, kain Nabi selak ni nampak betih. Tapi dalam sebahagian riwayat, kain Nabi selak ni nampak peha, hadirin dan hadirat. Nampak peha. Sebab itu ada khilaf sama ada peha lelaki tu aurat ke tidak. Tapi kalau dalam mazhab kita ni memang aurat lah, sebab dia antara pusat hingga lutut, betul tak? Jadi peha tu antara pusat hingga lutut lah. Peha tu kan atas sikit pada lutut. Yang betih ni bawah lutut. Jadi ada sebahagian pandangan mazhab dia kata peha bukan aurat. Begitu. Sebab hadis tu lah. Maknanya bila Nabi SAW ni, dia Abu Bakar datang ke rumahnya, Nabi waktu itu ialah pakai kain, dia panggil izar, pakai kain. Dan waktu itu kain Nabi ni terselak. Ada yang kata, ada riwayat yang kata nampak betih, dan ada riwayat yang kata nampak paha. Yang ulama yang kata aurat kita ni antara pusat hingga lutut orang lelaki ni adalah dia kata itu riwayat tu betih lah. Tapi ada yang menyebut riwayat tu paha. Jadi bila Abu Bakar datang jumpa Nabi, Nabi biarkan saja keadaan tu. Dan dalam keadaan sama ada betis terdedah atau paha Nabi terdedah SAW, Nabi biarkan saja. Kemudian Abu Bakar keluar. Masuk pula Omar. Bila Omar masuk pun, Nabi pun sama juga dalam keadaan yang sama. Dan Nabi SAW ni biarkan saja terdedah, tak tutup. Kemudian bila dah Omar ni keluar, masuk pula Osman, hadirin dah hadirat. Osman pun masuk. Bila Osman masuk je, Nabi cepat-cepat tarik kain. Nabi cepat-cepat tutup. Kemudian bila dah beredarnya mereka bertiga ni, Aisyah dia tanya ke Nabi SAW. Wahai Rasulullah, kenapa tadi bila Abu Bakar datang kamu biar je terdedah? Omar pun sama. Tapi kenapa Pak Osman awak tutup? Maka Nabi SAW kata, Ama astahyi mimman tastahyi minhul malaikah. Tak patutkah aku rasa malu dengan seorang lelaki yang malaikat pun malu dengan dia? Jadi maknanya Nabi menzahirkan rasa malu kepada Sayyidina Osman. Sebab itulah Nabi SAW tidak menampakkan anggota Nabi SAW kepada Osman. Walaupun menunjukkan itu bukan aurat. Kerana kalau aurat mesti Nabi tutup. Tapi sampai kalaulah kita kata makna sebenarnya riwayat hadis yang tepat. Kerana ini berlaku perbezaan riwayat ni. Kalaulah kita kata makna hadis tu sebenarnya merujuk pada betis. Dan kita pun memang kata betis bukan aurat. Sebab tu Nabi tak tutup. Jadi kalaulah terdedah betis tu, bila Abu Bakar masuk, Nabi relax je. Maknanya betis Nabi terdedah. Omar masuk pun, Nabi tak tutup pun betis. Osman masuk, Nabi tutup betis Nabi. Padahal betis tu bukan aurat. Maknanya betis bukan aurat. Tu yang Aisyah tanya, kenapa Abu Bakar dan Omar kamu tak tutup? Tapi bila Pak Osman kamu tutup? Dia kata, Ama astahi mimman tastahi minhul malaikah.
tak patutkah aku rasa malu dengan seorang lelaki yang malaikat pun rasa malu dengan dia. Jadi menunjukkan dalam bab ni pun malu tu dituntut dan dipuji, hadirin dan hadirat. Dan yang kedua yang saya kata malu yang tercela tu adalah malu pada melakukan kebaikan. Ini tercela sebenarnya. Maksudnya kadang bila orang suruh jadi imam, malu nak jadi imam. Contoh. Orang suruh, bang pergi azan bang. Dia malu nak azan. Orang suruh naik baca khutbah, malu contoh. Nak duduk saf depan pun, ada ruang kosong. Segan nak duduk saf. Ya Allah, nak duduk saf depan pun segan. Hadirin dan hadirat. Nak segan apa dia? Kemudian apa lagi? Kadang nak suruh pergi baca doa dalam majlis. Malulah nak baca doa. Allah. Ni malu yang tak dituntut, hadirin dan hadirat. Dia malu ni ada malu yang dituntut, ada malu yang tak dituntut sebenarnya. Jadi malu dalam melakukan kebaikan ni tak dituntut sama sekali. Ni nak buat itu malu, nak ni segan, nak itu malu, Allah. Dalam bab-bab agama. Tapi yang peliknya malu nak jadi imam. Bila keluar pergi mengorak anak dara orang, tak malu pula, hadirin dan hadirat. Jadi ni kontradik. Ada malu yang dituntut, ada malu yang dicela. Jadi bila keluar lagi cakap perkataan tak elok. Yang ni malu yang dituntut sebenarnya. Maknanya malulah daripada cakap benda yang tak elok. Bukannya malu nak baca Quran. Malu baca Quran tu malu yang tak dituntut. Tak perlu rasa malu, hadirin dan hadirat. Baik itu kata Nabi SAW. La haya' fil ilm. Tidak ada rasa malu dalam nak menuntut ilmu. Ada satu sahabat Nabi SAW. Nama dia Ummu Salamah. Tapi hakikatnya Ummu Salamah ni adalah isteri Nabi SAW. Cuma ada satu orang wanita ni, dia datang jumpa Nabi. Dia nak tanya soalan tentang dia ni uzur, hadirin dan hadirat. Saya minta maaf. Dia bukan uzur. Dia ni macam dia mimpi basah. Jadi dia segan nak tanya soalan ke Nabi. Dah Nabi tu dah lelaki, dia perempuan. Dan dia hakikatnya dia bukan isteri Nabi SAW. Ni Ummu Sulaim, ni kisah Ummu Sulaim. Kemudian dia pun datang kepada Nabi. Dia tanya soalan. Dia kata, Ya Rasulullah, dia kata. Fahal alal mar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat? Ini soalan dia. Wahai Rasulullah, fahal alal mar'ah min ghuslin idha hiya ihtalamat? Adakah menjadi suatu kewajipan ke atas seorang perempuan untuk dia mandi apabila dia bermimpi basah? Maknanya kalau dia mimpi basah, dia wajib mandi tak? Kemudian Nabi SAW kata, Na'am idza ra'atil ma'. Dia wajib mandi kalau dia nampak air. Maknanya dia nampak air tu kalau dia keluar mani. Kemudian tapi yang menariknya, wanita ni, Ummu Sulaim ni, bila dia nak mulakan tanya soalan tu, dia tanya apa? Dia kata, Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Ini dia, poin penting. Wahai Rasulullah, Allah tak malu terhadap perkara yang benar. Jadi aku nak tanya kepada kamu, fahal alal mar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat? Adakah wajib bagi seorang wanita untuk mandi kalau dia bermimpi basah? Kemudian Nabi kata, wajib sekiranya dia keluar air mani. Wajib sekiranya dia keluar air mani. Faghattat Ummu Salamah wajhaha. Ummu Salamah isteri Nabi yang ada pada waktu itu, dia pun tutup muka dia. Dia tutup muka dia. Agak-agak kenapa Ummu Salamah tutup muka? Dia sebab apa agak-agak hadirin? Kenapa dia tutup muka? Dia tutup muka sebab malu. Dia malu kalau, maknanya padahal benda tu tak ada isu pun. Tapi dia segan benda-benda macam tu. Dia sebab itu saya kata tadi. Nabi SAW dan para sahabat Nabi yang perempuan, isteri-isteri Nabi, perasaan malu mereka ni sangat-sangat tinggi, hadirin dan hadirat. Maknanya kadang sampai tutup muka, dia segan. Faghattat Ummu Salamah wajhaha. Apabila Nabi kata dia wajib mandi kalau dia keluar air mani, macam tu. Benda tu pun Ummu Salamah dia tutup muka. Maknanya dia malu. Tapi ada orang kadang sebahagian pada hari ni, ada je hadirin dan hadirat tudung pakai tapi isap okok. Allah, tak ada rasa malu ke? Kadang sebahagian. Memang tak dinafikan. Dan orang kata, tu orang lelaki pun isap okok. Betul lah, tak ada rasa malu ke? Hadirin dan hadirat. Yang lebih-lebih tak ada rasa malu, kepiah kat kepala ni.
ataupun pakai serban atau pakai jubah. Tapi kita kata tak ada rasa malu ke hadirin dan hadirat? Tak ada segan ke dengan pakaian? Tambahan pula dekat tepi masjid, tepi surau. Allah ni saya kata. Ni lagilah orang kata. Saya ni sebab live je ni. Kalau tak ada live saya dah sebut dah hadirin dan hadirat. Siapa suruh buat live? Jadi maksud saya adalah kerana kita rasa tak ada ke rasa malu sikit hadirin dan hadirat. Baik, yang terakhir sebelum saya tutup. Nabi SAW kata, perasaan malu daripada iman, dan iman tu tempatnya di dalam syurga. Wal badha'u minal jafa, dan perkataan kotor ni adalah daripada kekerasan hati, hati yang keras. Jadi bila hati keras, hati dia tidak dimasukkan dengan iman, maka lidah dia kotor. Cakap pun cakap kotor. Hadirin dan hadirat. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Wal jafa'u finnar, dan sifat kerah hati ni tempatnya dalam neraka. Sifat kasar ni, kerah hati ni tempatnya di dalam neraka. Jadi maknanya perasaan apa tadi? Perasaan cakap kotor ni ataupun saya minta maaf, bukan perasaan. Sikap cakap kotor, cakap lucah, keras kasar ni, bila Nabi SAW kata finnar, dia masuk neraka, itu yang sebab ulama penulis kitab kita ini dia kata ada kemungkinan dua perkara ni, dua perbuatan ni termasuk dalam kategori dosa besar. Al-baza' dan juga al-jafa'. Al-baza' ni cakap kotor. Sebab itu kata Nabi SAW, laisal mu'min bil-ta'an wala bil-la'an wala bil-bazi'. Bukanlah orang yang beriman tu kerja dia nak laknat orang je. Selagi ada orang dia laknatnya. Ataupun ta'an, maknanya selagi ada orang dia nak kutuknya. Ataupun bil-bazi', dan bukanlah sifat seorang mukmin tu dia cakap kotor. Ini bukan ciri-ciri mukmin, tapi ini ciri-ciri munafik hadirin dan hadirat. Dan Nabi SAW kata finnar, yang ni perbuatan ni tempatnya di dalam neraka. Jadi selesai perbahasan kita. Hadis ni adalah hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Memadai, mencukupi sekadar itu perbahasan kita pada malam ni hadirin dan hadirat. Saya minta maaf jika ada salah dan silap terkasar bahasa dalam penyampaian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.